Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okay, kita masuk tajuk yang ke-57 mengenai fi. So fi harfu jarri, huruf jar, lahu asharatu ma'anin. So ada 10 makna dia. 10 makna fi. So 10 kita tengok dalam Fathul Qari tu, ringkasan lah daripada yang dalam Mughni tu. Yang pertama, main dia sebagai zaraf lah. Yang kedua, sebagai musahabah, makna dia sama dengan ma'a. Yang ketiga, ta'lil, makna dia kerana. Yang keempat, makna isti'la, sama dengan makna ala, atas. Kelima, sama dengan makna ba, ilsaq. Yang keenam, sama dengan makna ila. Yang ketujuh, sama dengan makna min, daripada. Satu lagi makna dia muqayasah, membandingkan yang kurang dengan yang tinggi, yang lemah dengan yang kuat. Muqayasah, kias lah, buat perbandingan. Ta'wid, menggantikan. Dia ganti, ataupun yang kata lain dia tu zaidah. Dia huruf zaidah. Dia ganti, tapi ganti dalam bentuk zaidah. Zaidah tapi ganti. Satu lagi, zaidah bukan ganti, dia takkid. Ini dia ganti yang digugurkan. Ta'wid, dia ganti kalimah yang digugurkan, tapi dia tu juga zaidah, tambahan. Yang ni taukid. Biasalah kalau zaidah yang biasa-biasa tu, peranan dia untuk taukid. So 10 makna bagi fi yang utama dia adalah zaraf lah. Soal lain-lain tu tengok keadaan ataupun qarinah dia. Okey, yang pertama. Makna fi yang pertama ialah zarfiyah. Ahaduha, salah satu makna fi ialah zarfiyatu. Zarfiyah maksud zaraf. Zaraf ni maksud bekas lah. Dia mesti bekas. So mesti ada dalam bekas. Kalau kita mungkin terpengaruh dengan kalau fi tu, kita ingat sebab biasanya kita terjemah pada kan. So pada ni bukan zaraf. Bukan zaraf hakiki lah. So kalau zaraf hakiki dia mesti duduk dalam bekas. So kalau kita pada ni boleh jadi sini, pada kan. Sini. Tak, dia yang kalau zaraf ni mesti duduk dalam. Mesti ada dalam. So maknanya kalau bukan duduk dalam tu majazi je lah. Majazi. Kalau hakiki, mesti ada duduk dalam. Itu asal makna zaraf. Wahya, sepatutnya dia bagi dua lah. Sepatutnya dia bagi hakikiyah. Dan satu lagi majaziyah. Tapi dia tak buat gitu tu. Mungkin dia macam mana entahlah. Sebab Asyah pun tulis itu. Sepatutnya hakikiyah sini. So hakikiyah tu terbahagi kepada dua. Makaniyah dengan zamaniyah. Lepas tu barulah majazi. Sini. So zaraf, wahya, kalau hakiki, sama ada imma makaniyatun, melibatkan bekas ni, tempat. Au zamaniyatun. Bekas ni masa. Dalam masa. So dia kata kadang-kadang makaniyah dengan zamaniyah ni dalam satu ayat terkumpulnya makaniyah dengan zamaniyah. Wa qad istama'ata, kadang-kadang terkumpul makaniyah dan zamaniyah
fi qawlihi ta'ala, contohnya dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum, telah dikalahkan pasukan Rum di tanah rendah, kan, fi adna al-ard, tanah rendah, wahum min, semasa peperangan tu kawasan dikatakan Persia tu tanah rendah, so wahum adna al-ard wahum min ba'di ghalabihim, mereka orang Rum tadi selepas min ba'di, selepas kekalahan mereka, ghalabihim, saya gulibuna, mereka akan menang. Mereka akan menang. Ramalan orang Rum akan menang menentang Parsi dalam beberapa tahun, kan, fi bid'i sini. So yang ni fi adnal ard, di tempat, kan, tu tanah tu tempat lah. So tempat ini fi makaniyah. Kalau fi sini pula masa tu, kan. So masa situ dalam tempoh beberapa tahun. Ini yang hakiki, ada dua. Yang satu lagi fi makaniyah ataupun zamaniyah majaziyatun. Majazi saja. Contohnya nahwu walakum fil qisasi hayatu. Bagi kamu dalam qisas, dalam hukum qisas, dia memberi kehidupan. So qisas ni bukannya bekas. Qisas bukan periuk belanga, kan? Bukannya tempoh masa qisas. Tapi dia ada unsur-unsur tu. Sebab kehidupan ni upama duduk dalam qisas tu, bergantung kepada qisas. Kan? Hayah tu duduk dalam qisas. So maknanya dengan qisas adanya kehidupan. Kan, kalau balas menjatuhkan hukuman kepada orang, artinya lepas tu orang tak berani dah bunuh-membunuh. Jadi akan adanya kehidupan. Jadi seolah-olah ini tempat, kan, tempat bagi hayat. Tapi ini adalah majaz sajalah, kan, bukan hakiki. Okey, kemudian dia bagi contoh satu persatu makaniyah tadi. Wa minal makaniyah, termasuk dalam fi yang berbentuk makaniyah ialah adkhaltu khatimah fi, sini bagi bawah ni, fi isba'i, pada jari. So aku masukkan cincin khatam ke dalam jari. Okey, mana zarahnya? Cincin tu zarah ke atau jari kita yang zarah? Cincin lah zarah, kan? Cincin lah bekas jari masuk dalam ni. Sekarang ni tukar, jari jadi zarah. Ini kita panggil qalbun, tukar tempat. So kadang-kadang dalam bahasa Arab ni berlaku juga kejadian tukar tempat. Tempat zarah diambil oleh mazruf. Zaraf, mazruf ni benda yang mengisi dia lah. Mazruf. Zarah bekas, mazruf benda yang mengisi dia. So kadang-kadang tukar. Sini khatam tukar dengan isba'. Contohnya lagi dia kata adkhaltu, aku memasukkan qalam suah, kopiah aku, ke dalam kepala. Yang bulat tu, kepala kita ke, makna yang dimasukkan tu, yang bekas tu mestilah kopiah. Kepala kita tu dimasukkan dalam tu. Kepala mazruf. Tapi tukar sini, kan? Ya, ini kita panggil qalb. Dia kata contoh, memang orang Arab cakap gini, tapi illa anna fihima, dalam kedua contoh ini berlaku qalban, pertukaran tempat. Qalban. So tengok Asy'ar Namuniyah tu. So dia kata al-qalbu li'anna al-khatam makanun hakikiyun. So cincin tu lah tempatnya, kan, yang mana jari akan masuk ke dalamnya, kan, yang murufihi al-isba'. Okey, selesai situ. Okey, yang bawah tadi sambung balik. Qalam suah ni sebenarnya zarafnya kepala dengan jari itu mazruf.
Okey, seterusnya yang kedua. Yang kedua maknanya makna fi yang kedua. So makna fi yang pertama tadi zaraf. Bermakna pada, asalnya makna zaraf ni dalam lah. Sebab dia mesti duduk dalam. Wasani musahabatu. Musahabah maknanya kebersamaan. Dia mesti bersama. Makna dia bersama, makna dia ma'alah. Bersama. Contohnya ayat Al-Quran nahwu qala dukhulu fi umamin. Malaikat berkata, masuklah kamu bersama-sama dengan umat-umat yang bersalah tu ke dalam neraka. So qala dukhulu fi umamin, umat-umat yang telah lalu kan. Qad khalat min qablikum. Sebelum kamu di kalangan jin dan juga manusia masuk ke mana? Udkhulu finnari. Masuk ke dalam neraka. So sini makna dia mestilah ma'a kan. Kamu orang yang berdosa, orang syirik apa semua tu, masuklah kamu bersama dengan orang-orang yang dulu yang juga derhaka kepada Tuhan, termasuk jin dan manusia. Jadi kena tulis sini ma'ahum. Tu ma'a umamin. Ma'a umamin ma'ahum. Satu. Yang kedua, boleh kita kekalkan makna fi. Takdir, wakilah dikatakan boleh juga. Maksud dia udkhulu fi, tapi kena takdir ada jumlah. Fi jumlati, pada sekalian di kalangan umat-umat. Amongst sini. Fi jumlati umamin. Masuklah kamu dalam tu. So umat tu seolah macam bekas lah dalam tu. Semua masuk dalam bekas tu. Sebab dia ramah kan. Ramah tu macam duduk dalam bekas dah. So kamu ni termasuk dalam ni. Dalam all ni, jumlah ni. All. Dalam sekalian umat-umat. Kemudian dihazafkan jumlah, tinggallah mudhaf sahaja. Dihazafkan hazafkan mudhaf, tinggallah mudhaf ilaih. Fi jumlati umamin. Contoh lagi. Contoh al-musahabah. Contoh makna ma'a. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ini Qarun. So Qarun dia tunjuk kebanggaan dia. So dia keluar di hadapan masyarakat dengan bangganya, dengan perhiasan-perhiasan yang bersama dia. Sepatutnya dia kata dia keluar ni. Fa kharaja ala qaumihi. Dia keluar di tengah-tengah masyarakat. Sepatutnya bersama-sama dengan perhiasan-perhiasan dan kekayaan-kekayaan yang dia miliki kan. So fi sini, sebab zina ni, perhiasan ni bukannya bekas. Bukannya bekas. Fi zinati. Maksudnya dia keluar bersama-sama dengan segala kemegahan dia lah. Perhiasan-perhiasan kemegahan yang dia miliki. Ada juga yang kata mungkin juga kita boleh kekalkan dia sebagai zaraf secara majaz. Sebab perhiasan ni kan dia banyak, macam tadi jumlati kan, macam the whole of perhiasan. So zarfan secara majaz. Jadi seolah-olah perhiasan dia tu duduk dalam satu tempat, tempat tu banyak perhiasan. Yang dia pergi itulah, yang dia bawa tu. Itu majaz sajalah kan, tak boleh hakiki. Yang ketiga, wasalis. Makna fi yang ketiga dia bermakna li ta'lil. At-ta'lilu. Makna dia kerana. Makna dia sebab. Bisababi. Dengan sebab. Ini kisah Nabi Yusuf. So bila perempuan-perempuan di Mesir tu mula buat mulut kepada isteri Aziz, menggoda hamba dia, pekerja dia, anak angkat dia, so bising
So isteri Aziz pun uji perempuan-perempuan itu dengan memberikan setiap orang pisau dan juga buah apple, kata tak? Kemudian dipamerkan Yusuf sehingga mereka memotong terhiris, terkena jari mereka. Lepas tu isteri Aziz kata, inilah dia kata yang kamu duk cela-cela aku ni. Zalika, yang demikian itu kan. So kunna ni khitab kepada wanita yang ada depan tu. So yang demikian ini. So kunna tu khitab lah. Zalika, seorang kan. Zalikuma, dua orang. Kalau perempuan, zalikunna. So ini khitab aja orang duduk depan. Ya, dialah yang alladhi lumtunnani. Lumtunnani. Yang kamu cela aku. Fihi. Sepatutnya maksudnya yang kamu cela aku dengan sebab dia. Bisababihi. Bukannya dia tu zaraf. Dia tu macam ada tempat. So fihi. Maknanya pada di dalam dia. Kamu cela aku di dalam dia. Tak masuklah kan? Tapi majas boleh tak? Tak ada. Majas sini dia kata majas boleh juga. So bisababi zalika, maksudnya masuk fi tu disebabkan zalika kana minkum, disebabkan dia kana minkunna, adalah di kalangan kamu mencela aku. Laumu, cela itu keluar daripada kamu, terbit daripada kamu. Tapi dalam Hasyiah Amir kita kan, Hasyiah Amir mengenai labid ni ada hasyiah banyak. Salah satunya dia panggil Hasyiah Amiriyah. Hasyiah Amir, dia berpandangan Zahab al-Amir ila annaha qad takunu huna lizarfiyah, majas. Dasuki pun kata gitu juga. Wa tabi'u ala zalika Dasuki. So maknanya seolah-olah macam dia tu seperti bekas yang di dalamnya menjadi sumber kepada orang yang dengki, orang yang cela dia apa semua. Segala muknika dia tu, yang ada pada dia tu layak untuk menjadikan orang cela dalam dia. Itu majas. Yang ke seterusnya ayat Al-Quran, contoh lagi taklil, ialah lamassakum fima afattum. Ini kisah Aisyah radhiyallahu anha, kisah tuduhan, kisah ifk, tuduhan ke atas Aisyah yang dikatakan puak-puak munafik kata dia berzina kan. Walaula fadlullah, sepatutnya Allah hukum dah tu. Banyak orang-orang Islam, orang mukmin lain terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan tu. Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesian kepada kamu, kerana rahmat dia kepada kamu, dia menangguhkan azab. Sepatutnya turun azab tu. Tapi Allah dengan rahmat dia masih lagi bagi tempoh supaya para mukmin bertaubat. Sebab tu Allah kata sini, kalau tidaklah laula fadlullahi alaikum, kalau tidaklah kurnia Allah kepada kamu, banyak nikmat-nikmat sebelumnya Allah bagi kepada kamu, dan juga rahmat dia di dunia dan di akhirat. Rahmat dunia Allah tak azab. Di akhirat tu Allah bagi keampunan dah, maghfirah. Kalau tidaklah kerana ni ketetapan yang Allah buat macam ni, nescaya kamu akan disentuh oleh azab yang besar. So lamassakum, akan menyentuh kamu azabun azimun, disebabkan sini. Fi, disebabkan apa yang kamu duduk fikir-fikir sangat tu, mendalam. Kan Aisyah ni dia tinggal ke belakang. Ni ke belakang ni dia sorang-sorang dia. Naik kemudian dibawa dia berdua-duaan. Tak ada benda lain dah ni. Kan? Fima khuttum. Yang kamu duk fikir secara dalam. Jadi sini tak sesuai lah makna dia. Fi ni makna zaraf. Pada seolah-olah sini ni macam ada tempat ataupun ada ruang. Okay. So ada majas tak? Boleh majas tak? Nombor 6. Ada orang kata majas? Tak ada pun orang kata majas.
Yang ke seterusnya, contoh hadis. Hadis Nabi. Nabi kata, anna imra'atan. Sabda Nabi, sesungguhnya ada seorang wanita yang dakhalatin nara. Dia akan masuk neraka bukan pada kucing. Kerana kucing yang dia seksa tu kan. So bisa babi disebabkan oleh kucing yang dia tahan. Habasatha. So yang dia tahan dia kurung di sini. Yang dia kurung tak boleh makan. So hadis nombor 7. So dalam riwayat yang lain sebut uzzibat. Diazabkan seorang wanita fi mana kerana seekor kucing yang dikurungnya habasatha sehinggalah kucing itu mati. Matat. Pada qalat fiha an-nar. Maka disebab itu maka masuklah ke dalam neraka. Pada qalat an-nar kan. Fiha dengan sebab kucing. So mana kalau tak tahu benda ni, fi ni kita terjemah apa tahu kan? Dalamnya juga. So hadis ni sebenarnya riwayat Bukhari apa semua ni ada, akhrajah Muslim. Bukhari pun ada ya. So lafaz dia macam ni. Riwayat oleh Ibnu Umar, dakhalati imra'atun an-nara fi hirratin. Kerana seekor kucing yang dia tambatnya. Robatatha, dia tak bagi makan. Falam tut'imha, dia tidak membiarkan kucing tu makan khasha'isil ard. Mana benda-benda yang binatang-binatang apa semua yang kecil-kecil apa semua tu kan panggil khashash al-ard. Kalau dia biarkan, kalau tak bagi makan pun dia boleh makan sendiri. Warabi', makna fi yang keempat. Selain daripada makna utama dia zarfiyah, kadang-kadang digunakan untuk makna isti'la. Tinggi. Makna ala lah. Di atas. Atas. Contohnya, apabila ahli-ahli sihir Fir'aun terpesona dengan terkejut dengan apa yang mukjizat Nabi Musa, so mereka kata ini bukan sihir. Lalu mereka kata kami beriman dengan Tuhan Musa. Marahlah Fir'aun. Kalau kamu masuk Islam, aku akan salib kamu. So salib itu bukan pada. Melayu betul dah kan? Salib pada. So dia kata salib di atas. Akan salib kamu, wala usallibannakum, aku akan salib kamu di atas batang kurma. Pohon kurma. So fi sini mana? Ala. So kalau fi sini makna zarah, maknanya mesti ada bekas tu. Ini bukan bekas. Atas tu. Duduk atas. Ni batan ni, kalau kita duduk atas dia, mana kita isti'la lah. Apa-apa kalau kursi, kita duduk atas kursi. Kita duduk atas kursi kan? Tu isti'la, kita menguasai kursi tu. Okay, contoh syair. Waqala. Siapa yang kata ni? Penyair syair ni Suwaid. Suwaid bin Abi Kahil. Ni dia hidup zaman Jahiliyah dan zaman Islam. Hidup sampai dikatakan sampai zaman Hajjaj. Tapi dia ni penyair hebat sampai dikatakan dia ni setanding dengan Antarah. So Antarah Sabah Mu'allaqah, kita ngaji satu je Sabah Mu'allaqah kan Imrul Qais. So yang antara yang 7 tu seorang lagi nama dia Antarah. Dan Antarah ni banyak syair-syair kepahlawanan. Hum salabu, so ada 2 kabilah sini. Satu kabilah Syaiban. Satu kabilah Abdi. So Abdi ni refer kepada Abdul Qais. Kabilah Abdul Qais. Ni kan. So Abdi refer kepada Abdul Qais. Kabilah Abdul Qais. Mana Abdi ni seorang lah. Salah seorang daripada kabilah Abdul Qais telah disalib. So dia kata kabilah Syaiban ni telah menyalib. Hum. So hum, so boleh baca dengan
Humu boleh tambah 2 pun. Humu ada waw. So humu macam syair kita sini pakai humu kan. Sini humu ada waw. So asalnya mana hum je lah. So humu salabu. Mereka telah menyalib seorang daripada kabilah Abdul Qais. Al-Abdiyah ala lah kan macam tadi. Di atas batang pokok kurma. Fi jiz'i an-nakhlati. Jiz'i jamak dia juzu'. Kemudian dia berdoa kepada kabilah Syaiban. So doa keburukan kepada kabilah Syaiban. Semoga fala atashat Syaiban. So, dia kata semoga kabilah Syaiban akan bersin. Mana dia kata ni? Sini ayat dia, tidaklah kabilah Syaiban bersin melainkan menggunakan hidung yang sumbing. So orang Arab ni bila perang-perang tu dia target juga hidung tu supaya terpancung hidung tu jadi sumbing hidung. Jadi nak menyawa susah, nak bersin susah. Ni dia kata semoga dia bersin nanti bersin dengan hidung yang terpotong. Bi ajda'a. Ini alif tu alif syair je lah. Asalnya bi ajda'a saja. So sini fi sini sesuai dengan hanya makna ala, kerana batang pokok ni dia bukan bekas. Dia tak ada lubang, tak ada apa kan. Wa qala akharu. Berkata penyair yang lain. Guna fi bermakna ala. Sekarang ni penyair ni dia kata aku ni telah bertarung dengan seorang musuh yang hebat. Dia ni seorang yang berani. Tubuh dia perkasa. Sampai ke tahap tubuh dia tu perkasa, dia tu tinggi. So kalau dia ada perisai, seolah-olah macam perisai itu tak ada apa-apa. Tak seolah-olah macam tak ada lah. Macam kalau kita ada pokok tu pokok yang tinggi, so kita letak perisai kita ataupun tubuh kita pada pokok tu kan. So maksudnya kita tu kecil aja ataupun perisai tu kecil aja nampaknya. So mana tak boleh melindungi dia lah. Tingginya dia tadi. So dia kata dia tu seorang yang batal, hero. Batalun, seorang hero. Ka'anna siyabahu, seolah-olah pakaian dia. So pakaian di sini maksudnya dar'un lah. Dia punya perisai lah. Seolah-olah perisai dia itu tergantung semasa dia berperang kan, dia pegang perisai dia tu kan. Seolah-olah macam kalau perisai tu di atas pokok lah. So di atas fi si'ala sarhatin. Harta ni pokok yang besar. Pokok besar kita panggil sarha. Kemudian dia seorang yang bangsawan, seorang yang hebat. Pakai baju mahal-mahal. Selipar pun mahal-mahal. Dulu zaman dulu dia kata selipar yang pakai kulit-kulit ni, kalau samuk pula dengan kulit pula disamuk dengan bahan-bahan yang masa tu dianggap hebat, itu tandanya orang ni orang hebat. So yuhza, dipakaikan dia kasut daripada hizab kan. So dipakaikan dia kasut dengan kasut ni'ala daripada as-sibti, daripada kulit lembu yang disamuk dengan daun yang zaman itu ada daun dia panggil daun qaras. Daun qarazun. So daun ni khas untuk menyamuk kulit. Di sibti. So kalau orang yang pakai kasut kulit ini yang disamuk dengan sibti ni kira orang yang hebat lah. Orang yang asyraf. Termasuk golongan asyraf, bangsawan. Kemudian dia ni tak ada cacat cela. So diupamakan dengan istilah ungkapan laisa bitau amin. So dia tidak kembar. Dia tidak, tau'am kembar kan? Laisa bitau amin. Dia tidak kembar. So kalau kembar, problem. Masa dalam perut tu, kalau kembar, kemungkinan anak yang lahir cacat. Kebiasaan yang cacat dia kata. Ataupun kembar di sini kalau dalam perut lah.
Mungkin berbubuk makanan apa semua dia kata kan. Oh, lahirnya cacat. Dia dia seorang-seorang je lahir tu. Ataupun kalau di luar contohnya, dia ni kalau isap susu, seorang dia aja. Tak ada kembar-kembar ni, tak ada rakan-rakan sesusuan ni, tak ada. Maknanya dia ni orang yang bangsawan, tidak memerlukan orang yang dia panggil untuk susu pun, wanita yang menyusu dia pun, seorang-seorang dia aja. Jadi yang syahid kita di sini ialah ala sini je lah. So dia darun dia tadi, pakaian dia maksudnya, dia punya perisai dia tu duduk di atas, upama duduk atas pokok yang besar. Pokok besar ni body dia lah. Body orang tu. Berbadan besar dan perkasa. Habis nombor 4. Fi yang kelima, muradafatu al-ba'i. Semua baca dengan masdar. Dia mula dengan zarfiyah, kemudian ta'lil, semua dengan masdar. Musahabah, isti'la, muradafah. Al-khamis al-muradafatu al-ba'i. Sama dengan ba. Seperti ba. Kaqaulihi syair juga. Nombor 3, penyair ni nama dia Zaid Al-Khair. Zaid Al-Khair ni Nabi bagi nama dia Zaid Al-Khair. So dulu sebelum dia Islam, orang panggil dia Zaid Al-Khail. Zaid Al-Khail. Khail kuda lah. Zaid kuda. Zaid Al-Khail kan? Zaid Al-Khail. So walamma aslama Zaid sammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid Al-Khail. So Nabi tukar kuda jadi baik khair. Lepas tu masa dikatakan dia meninggal masa dia tengah balik selepas jumpa Nabi tu kena demam tak silap. Kat mana baca tak ingat. Ke Asyah kita kot. Dalam Asyah sini kot. Sebelah ni kan. Ni lah Umar. Ni kan selepas dia. Walamman sarafa min inda Rasulullah SAW. Wasala ila baladihi. Mata mahmuman. Ada juga pendapat kata dia meninggal zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Okay, sekarang ni kata Zaid Al-Khail ni, penyair ni, menggambarkan keberanian sebab dia ni, so dia baca syair ni kepada Ka'ab bin Zuhail. So yang ni anda tak tengok ni, dalam yang kita punya tak tahu kisah dia ni, dia kata kat siapa ni. Memang kata ke Ka'ab tadi kan. Tapi kisah tu kisah apa dengan Ka'ab? Mungkin dia nak menunjukkan kaum dia tu berani ke tu kot. Ka'ab bin Zuhail. So dia kata kepada Ka'ab, di kalangan kami ni ada orang yang berani-berani. Wayarkabu, menunggang. Faris, pahlawan berkuda kami. Minna, di kalangan kami. So, di kalangan kami ni banyak orang berani. Banyak pahlawan-pahlawan berkuda yang menunggang kuda pada hari ketakutan. Yaumar Raw. Yang ni hari peperangan lah. Yaumal Harbi. So mereka semua ni pakar-pakar dalam membunuh manusia, musuh. Basiruna. So basiru mana mahiruna. Mahir. Ataupun arifuna, tahu. So mereka tahu tentang lah kan. Mereka mahir dengan, bukan fi lah. So makna dia ba. So mereka mahir dengan Tokni, menghunus al-habahiri wal-kula. So dua benda ni boleh membunuh musuh bila terkena tikaman. Satu nadi, orat nadi, abahir, orat nadi, urat nadi.
Mana urat nadi kita kalau kena tu kira mati tu kan. Satu lagi buah pinggang. Tak boleh kecing, terkecing habis. Akan kehilangan air. Kula jamak kepada mufrad dia kuliah. Buah pinggang. So kami ni kata kadang kami memiliki ramai pahlawan-pahlawan berkuda yang mereka ni mahir menghunus pedang mereka ataupun menikam musuh, tikam terus kepada tempat yang boleh mematikan, iaitu abahir dan juga kuda. Jadi fi di sini tak sesuai jadi zaraf. Tak sesuai jadi zaraf. Dia sesuai jadi bi. Sebab sini makna mahir. Mengetahui arifun bi, mahirun bi. Okey. Tengok ayat Al-Quran, yazra'ukum fihi. Yazra'ukum fihi. Yukassiru fihi. Ataupun yakhluqukum. Mencipta. So, dia yang Allah menciptakan kamu padanya. So, mula-mula dicerita sini kan. Allah menciptakan manusia berpasangan-pasangan, binatang pun berpasangan-pasangan. Kemudian dia memperbanyakkan, sepatutnya sini dia memperbanyakkan kamu dengan kejadian yang diciptakan tadilah. Dengan ja'la tadi. Ja'la lakum tadi kan. So dengan ja'li. So bukannya bermakna fi makna zaraf. Makna tempat. So ja'la jadi tempat. Dengan bi. Khilafan li zaimihi. So walaysa minhu. So kata Ibn Hisham, yang ini tak termasuk dalam fi bermakna bi. Walaysa minhu qawluhu ta'ala yazra'ukum bermakna fi, bermakna bi. Kan kita sekarang ni bi kan? Muradifah bi kan? So dia kata untuk ayat ni tidak bermakna bi, melainkan ada yang mengatakan dia bermakna vi. So hasyiah bawah tu tulis farrak kata. So farrak kata lizamihi, khilafan bagi yang berpendapat lizaimihi, orang yang berpendapat tentang dia bermakna bi. Jadi mengikut Ibn Hisham di sini dia kata bal, sebaliknya dia li ta'lil, kerana. Fi sini bermakna kerana. So kalau kita buat ayat dia semula, yazra'ukum makna yuksirukum ataupun yukassirukum. Memperbanyakkan. Kathara yukassiru, memperbanyakkan. Yuksirukum yukassirukum bisababilah fa ni. Bisababi hadzal ja'li. Disebabkan penjadian Allah itu. Mana Allah menjadikan berpasangan-pasangan, ada lelaki, ada perempuan, lelaki perempuan, dengan sebab itu, so kamu akan jadi banyak. Dia akan memperbanyakkan kamu dengan tadilah pasangan tadi. Dengan sebab pasangan tersebut. Tapi walaupun begitu, Ibn Hisham kata yang lebih kuat lagi, zahir dan jelas dan kuat ialah pandangan Zamakhsyari. Wal azhar al-aqwa qawlu pandangan Zamakhsyari. Dia kata zaraf kekal sebagai zaraf, tapi bukan zaraf hakiki, zaraf majazi. Kan dulu kalau kita nak kata benda tu kalau nak perbanyakkan, so seolah-olah macam dia bekas lah. Kalau air kan, mesti ada bekas, daripada bekas tu ke keluar air berjebak-jebak keluar kan. Jadi seolah-olah macam kejadian pasangan-pasangan tu, mereka tu merupakan bekas yang daripada tu keluarnya banyak manusia. Seperti mana keluarnya air, seperti mana keluarnya kalau lombong, keluarnya biji-biji. Kan? Sebab tu dia kata sini innaha lizarfiyati, tapi secara majazi saja, bukan hakiki. Jadi maksud dia kalau kita tulis mula, qala ja'ala hadzal tadbir, so Allah menjadikan tadbir yang Allah susun tadi, ja'ala hadzal tadbira, mana susun mana berpasangan-pasangan yang Allah managekan tadi. Iaitu Allah jadikan management tadi berpasangan tu seperti mamba. Mamba. Kan mamba ni tempat terbit lah.
tebik air kau tebik apa pun panggil mambak. Dan juga kalau biji logam pun semua kita panggil ma'din. So ma'din. Ni ma'din. Main lah, lombong. So dia kata tempat seperti tempat keluarnya air, membak, dan keluarnya bahan-bahan seperti biji-biji, seperti lombong. Untuk apa tu dua tempat tu? Lil basi lah. Untuk spreading lah. Lil basi dan untuk memperbanyakkan sesuatu. Lil taksir. Jadi majas dia seperti ayat inilah, seperti walakum fil qisasi hayatun kan. Walakum fil qisasi hayatun. Maknanya kisah di sini seolah-olah dialah tempat punca kehidupan. Dengan sebab kisah orang tak berani berbunuh-bunuhan lagi, jadi akan banyaklah kehidupan, akan kuranglah kematian disebabkan berbunuh-bunuh. Yang keenam, fi sama dengan muradafatu dengan ila. Sama dengan ila. So maknanya kita boleh tukar fi sini kepada ila. Ini kisah Nabi apa ni? Alam ya'tikum, bawah ayat ni. Apakah tidak datang kepada kamu berita naba'u mereka yang sebelum kamu di kalangan kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan juga walladzina min ba'dihim, mereka yang selepas kaum tersebut, la ya'lamuhum illallah. So mereka yang selepas tu banyak yang Allah tak sebut tu, kaum-kaum tu yang hilang tu, so hanya Allah yang tahu tentang mereka. So mereka semua ni telah datang kepada mereka para rasul mereka. Ja'atuhum rusuluhum, dengan membawa keterangan bil bayyinat. Tapi mereka tidak menyahut suruhan tu. Orang Arab kalau dia nak kata tak kisah. Tak kisah tu tak mempedulikan, dia kata seolah-olah mengembalikan ataupun meletakkan tangan mereka di mulut mereka. So faruddu, mengembalikan tangan mereka ke mulut mereka, kan? Bukan pada mulut mereka. Tangan tu tolak lah, tolak sampai ke mulut gitu. Bukannya dalam, kalau dalam, dalam tu. So fi tu kena ada dalam kan? So fi afwahihi, mulut mereka. So waqalu inna kafarna bima ursiltum bi. Kerana mereka tak terima tadi tu, mereka kata pula dengan mulut mereka, sesungguhnya kami menolak, kami kufur dengan apa yang kamu diutuskan dengannya. Wa inna lafi syakkin, dan kami ragu-ragu tentang apa yang kamu panggil kami, mimma tad'unana ilaihi murib. Syakkin muribin. Syakkin muribin. Dua sifat ni, syakkin muribin. Dia habis inilah mimma tad'unana ilaihi saja. Ini kata sifat baru. Lafi syakkin muribin. Samalah syak dengan murid ni benda sama kan. Cuma yang ni isim, yang ni kata sifat. Syak yang meragukan. Tengok nombor 2, kan anak kata tadi dia masal, dah jadi masal dah. Letak tangan di mulut tu. Ya? So dia kata hadza darbu masalin. Darbu masalin artinya dia jadi proverb dah. Maksud dia lam yu'minu wa lam yujibu. Mereka tidak beriman dan tidak menyahut. Seorang Arab ni memang guna perkataan macam ni. Dia kata orang lelaki, seseorang, dia kata idza sakata anil jawab wa amsaka. So kalau orang tu memang tak jawab pun apa yang kita duk cakap tu, dia kata radda yadahu fihi. So dia telah meletakkan, mengembalikan tangan dia ke mulut. So dia letakkan tangan dia ke arah mulut. So ada juga yang kata hiya apa ni? Qila hiya bi ma'na ila wal aula an naqula hiya bi ma'naha. So ada juga yang kata memang fi pakai fi. Makna hakiki. Tapi maksud dia tamakkun. So tamakkun maknanya tak bergeraklah. Memang settle di situ. Maknanya kerah di situ. Tangan dia kerah di situ. Berada di situ. Diam di situ. Kiam di situ. Maknanya terkunci mulut dia maksudnya kan. Terkuncilah mulut. Daripada menjawab. Wasabi' fi sama dengan
muradafatu min. So min pula payah pula kan, min tu min ibtidak ke, min tabi'idiyah pula kan. Biasanya kalau sebut min tu min awal je lah, min ibtidak ataupun min sebahagian. Panjang yang syair ni. So syair ni diungkapkan oleh nombor 3 oleh Imrul Qais sendiri. Di Imrul Qais. Ala. So ala artinya huruf tambih ni kan. Dengar ni. Dengar ni. Im sabahan. Good morning lah Arab panggil. Zaman dulu panggil good morning. Im sabahan. Im makna bernikmatlah kamu pada waktu pagi. Im sabahan. Ada kata im ni daripada perkataan an'ama. So an'ama yun'imu. Fi amal dia an'im kan? Af'il. Kemudian dia hazafkan ni, so tinggal im. Satu lagi sulasi mujarab. Wa'ama ya'imu. Fi'ama dia hazaf ni matikan belakang. Im. Im maknanya ucapan yang diberikan ucapan agar bergembira. Ya, agar bergembiralah kamu di waktu subuh. Good morning ada. Ayyuha at-talal. Ni dia biasalah Imrul Qais dalam sabah muallaqah kita pun awal-awal lagi kan. Khitab dia kepada kampung halaman kekasih dia yang telah lama ditinggalkan. Kampung tu dah runtuh dah. Orang tinggal runtuhan-runtuhan sahaja. Ini pun sama, dia kata good morning. Pagi, wahai kampung kekasihku. So ayyuha ni wahai kan? Wahai at-talal, kesan-kesan runtuhan kita panggil talalu. At-talalu runtuhan, al-bali. Bali yang lama, runtuhan-runtuhan yang sudah lama, yang sudah lusuh. Kemudian dia buat istifham ingkari. Bukan tanya ni. Dia kata, boleh nikmat lagi ke? Boleh seronok lagi ke pagi-pagi ni? Tak ada siapa tinggal di situ. Tak ada lah. Dia kata, tak seronok. Tak boleh gembira, tak boleh bergembira. Soal ya'iman man kana, wa'ima ya'imu tadi kan? Ni, wa'ama ya'imu. So kalau kita takkid pakai nun ni nun khafifah kan? Nun takkid khafifah. Bubulan nun sini. Nun untuk takkid sungguh-sungguh. So ada nun takkid sakilah. Sini kena baris atas. So ya iman. Ada tak dia kata orang yang bergembira berseronok. Hal ya iman man kana, orang yang dulu fil usuril khali, pada zaman yang lalu. Asrun biasanya kita gunakan untuk zaman. Asrun. Tapi satu lugah yang lain guna usur. Fil usuri al-khali. Khali makna yang lalu. Al-madhi. Okay, wahal. Satu lagi wahal yang pertama sini. Dia kata, ada kan nak seronok kau orang dulu. Dia kata boleh seronok. Kau sekarang ni tak boleh seronok lah. Wahal ya'iman man kana ahdatu ahdihi. Ini untuk dia pula lah kan. So dia kata, adakah akan dapat nikmat orang yang ahdasunya akrabu. Orang yang dekat masanya, yang paling hampir masa dia. So, ahdi mana? Masa. Ahdasu akrabu. Orang yang paling dekatlah masa dia, maknanya masa ni masa tempoh perpisahan dia lah. Salasina syahran. Salasina syahran 30 bulan. 30 tahun bersama dengan 2 tahun setengah. 2 tahun setengah di dalam 3 tahun.
Fi ahwal mana? Haulun. Jamak haul artinya amun ataupun sanatun. Tahun So jamak dia ahwal. Setengah kata ahwal jamak kepada halun. 3 stage lah. 3 keadaan. So halun jamak dia ahwal. Dia kata dapat nikmat dah orang yang baru saja. Orang yang baru saja masa dia. Bahkan ahli baru 3 tahun dalam, ni payah nak sebut ni. Macam mana jadi khilaf makna dia ni. Fi ni apa maksud sini. So 3 tahun ni macam mana? 2 tahun setengah dalam 3 tahun. Apa maksud? Cuba tengok syarah dia nanti. Dia akan bagi beberapa pandangan. So mengenai fi tadi, kalau kita masuk sini sama dengan min kan? So kalau dengan min, makna min ibtidak. Kalau min ibtidak, yang ni 2 tahun setengah bermula daripada 3 tahun. Min makna bermula kan? Bermula daripada 3 tahun. So 3 tahun campur dengan 2 tahun setengah jadi 5 tahun. 5 tahun setengah. Orang yang dia kata dah 5 tahun. Orang yang dah 5 tahun dah tinggalkan kampung halaman ni, rasa gembira tak? Kalau tengok dah tak ada orang dah. Dia tak gembira. Pandangan lain. Pandangan Ibnu Jinni. Qala Ibnu Jinniyin. At-takdiru kena tambah aqib. Fi aqibi salasati ahwali. Maknanya 2 tahun dalam selepas. Aqibi makna dalam tempoh segera, immediately after 3 years. Takdir fi aqibi salasati ahwal. So dia tambah aqibi, mudhaf. Kemudian Ibn Syan jawab, ada petunjuk ke nak tambah mudhaf tu? La dalila, tak ada petunjuk. Ala hadzal mudhaf. Sebagaimana yang Ibnu Jinni juga dia buat gini, jalas tu Zaidan ni dalam contoh lain, dalam huraian dia, contoh lain dia nak kata hazaf mudhaf kan, padahal ini la yajuz. Wa hadha naziru, dia buat macam ni seolah-olah macam yang dia buat dulu. Wa nazir, seperti dia mengharuskan ijazatihi, kita baca jalas tu Zaidan. Dia pergi baca jalas tu Zaidan. So maksud dia jalas tu julusa Zaidin. Aku duduk sebagaimana duduknya Zaid. Makna hazaf mudhaf. Hazaf maf'ul mutlaq. Hazaf maf'ul mutlaq, tinggal Zaid ambil peranan julusa nasab. Zaidan. Kan? Sedangkan kenapa ditakdirkan mudhaf? Ditakdirkan masdar, sedangkan tak ada petunjuk. Tapi dalam kaedah Arab yang lain, yang biasa orang panggil, yang biasa orang buat, ialah nasab disebabkan oleh hazaf khafi. Hazaf huruf jar. Itu ada. Sebab jalasa ila kan ada, jalasa ila. Jalasa ila Zaidin. So, buang ila Zaidan. Sebab tu dia kata ma'a ihtimalihi, sedangkan ada kemungkinan boleh takdirkan di sini, tak payah takdir ni. Li'an yakuna asluhu ila Zaidin. Sepatutnya ila Zaidin. Jadi mana benda yang tak ada petunjuk tu, tak boleh lah ditakdirkan. Maknanya dalam syair-syair yang bahagian baik-baik atas tu ada petunjuk immediately, akibah apa semua ada tak? Menunjukkan segera. Akibah ni segera lah. Fi akibi salah satu. Immediately after. Okay, ini pendapat Ibnu Jinni tentang fi tadi. Wakilah ada juga pendapat lain yang katakan
ahwal di situ bukan tahun. Ialah jamak kepada halin. Maknanya keadaan. Bukannya jamak kepada haulin. Haulin ni maknanya tahun kan? Sana. Jadi, kalau kita kata ahwal di mana hal, kita akan kata fi salasi halatin. Halat ni muannas. So, dia punya adat kena muzakkar lah. So, salasi. So, hal ni, walaupun tak ada ta sini kan? So, dia muannas. So, 3 keadaan tu apa 3 keadaan tu? Yang pertama, mungkin nuzulil matar. Orang Arab kan biasanya tengok musim-musim lah. Selepas berapa musim? Musim matar, kemudian berlalunya ta'aqubi ar-riyah. Angin. Datang satu selepas satu. Angin. Kan diadakan dalam ilmu qais kita kata angin janubi wa angin syamali, angin utara, angin janub, dan juga berlalunya mururu ad-duhur, masa, zaman. So 3 ni dia kata, mana 2 tahun setengah tu dalam 3 ni adalah. So dalam 3 musim ni. Kila, ada juga orang kata, penyair maksudkan Yuri tu, anna ahdasa ahdihi, yang paling, maknanya dia kata masa dia yang baru tu, yang tak lama, yang akrab, yang paling dekat, akrabu ahdi, paling dekat masa dia, ialah khamsu sinina wa nisbin. Yang nak kata tadilah 5 tahun setengah. So 5 tahun setengah artinya min tu kena min ibtidak lah. Jadi fafi akan bermakna ma'a. Akan bermakna ma'a. So dalam hasyiah lain dia panggil, dia kata bermakna min ibtidak. So, syahid yang pertama yang Ibn Jini tadi, yang ni Syamuni ni, dia kata min ibtidak. Soalan ibtidaiyah. So maksud dia sini salasina syahran 30 bulan, maknanya 2 tahun setengah, bermula dengan min inqida'i salasati ahwal, berakhirnya 3 tahun. So akan jadi sama dengan ma'a tadilah. Musahabah kan, fi makna musahabah sama dengan min makna ibtida'. Fi bermakna min ibtida'. So, jadilah mudah dia 5 tahun setengah juga. Kaza indaman ja'alaha lil musahabah. Sama dengan yang musahabah tadi, mana ma'a. Okey, yang ke-8. Makna fi yang ke-8 ialah muqayasah. Boleh saling kias mengias. Pengiasan. Qayasa yuqayisu. Qayasa yuqayisu. Muqayasatan. Yasa. Qayasa yuqayisu muqayasatan. Fa'ala yufa'ilulah. Saling boleh kias mengias ataupun saling boleh banding. Qayasa. Boleh banding, to compare. So, muqayasa saling boleh membandingkan antara satu sama lain. So, fi yang jenis boleh dibandingkan ni, peranan dia untuk membandingkan, dia masuk kepada dakhilah kepada benda yang satu yang mafdul, yang kurang, nilai dia kurang sikit, dia panggil mafdul. Dan dia tu kalau kita ada fi sini kan. So sebelah sini, sebelah sini. So, sebelah sini kita panggil yang lalu, sabik. Kan? So, yang sebelah sini dia bukan lahik, yang mendatang. So yang sebelah sini mafdul. Nilai dia kurang sikit. Macam dunia. Harga dunia ni kurang. Muqayasah, bandingan. Dibandingkan dengan fadil, yang akhirah. Al-an. So dunia. Yang sebelah sini lebih kurang jika dibandingkan dengan yang sebelah sini. Nilai dia yang ni lebih tinggi daripada sebelah sini. Al-mafdul, sabiqin yang datang dahulu,
wa fadilin yang lebih tinggi lagi datang kemudian, lahikin. Contoh ayat contoh ayat Al-Quran ke? Nahwu, contoh ayat Al-Quran. Fama mata'ul hayatid dunya. Tidaklah kesenangan kehidupan di dunia jika dibandingkan sini kan. Fi muqayasah. Jika dibandingkan dengan akhirat. Melainkan kesenangan di dunia itu adalah sedikit saja. Qalilun. So, ad-dunya mafdulah. Kurang. Al-akhirah mulia. Yang ini tak mulia, yang ini mulia. So, kalau kita nak suruh ada unsur-unsur muqayasah tadi, tukar jadi muqayasah. Fama mata'ul hayatid dunya bil muqayasah. Jika dibandingkan kan. Dibandingkan dengan akhirat. Ataupun boleh guna muqayasah tukar dengan binisbah. Fama mata'ul hayatid dunya binisbati, jika dibandingkan dengan akhirat. Melainkan sedikit saja. Qalilun. Tasih. Yang ke-9. Fi yang ke-9. Ta'widu, penukaran. Penggantian. Iwak kan? Iwak. Nun iwak. Biasa kita guna iwak. Ganti. Yang ni masdar mutaaddi. Awwada yu'awidu ta'widan. Penggantian. Wahia sebenarnya fi di sini fi yang tambahan, zaidah. Tapi dia ni adalah ganti iwadan kepada fi yang lain. Min ukhra. Yang dihazafkan. Contoh sini. Asal ayat dia macam ni. Darabtu man raghibta fihi. Aku memukul orang yang kamu suka kepada dia. Raghibta fihi. So sekarang ini dihazafkan sini. Fi di sini hazafkan. So fi baru masukkan sini. Jadi maksudnya akan tukar jadi darabtu fi man raghibta. Habis. Ini dihazafkan. Jadi darabtu fi man raghibta. Asluhu darabtu man raghibta fihi. Ini dibenarkan oleh ta'wid yang macam ni dibenarkan oleh Ibnu Malik. Sahibul Alfiyah ajazahu Ibnu Malikin wahdahu. Hanya dia sahaja di kalangan ahli nahwu. Kalau dia kata bil qiyas berlaku. Bukan darurah syai' ke apa ke mana, boleh qiyas, boleh pakailah dengan sewenang-wenangnya. Sebagaimana dalam syair ini. Ala nahwi qawlihi syair. Penyair ini Salim bin Wabisah. Sini syair ni dia nak kata yang orang yang boleh kita percayai, ya, orang yang boleh tolong kita, boleh percayai ialah saudara kita yang amanah lah. Yang siqah, yang kita siqah. Itu saja yang boleh dipercayai, yang boleh tolong kita. So, wala yuwatika. Yuwati artinya yusa'idu, menolong. So, wala yusa'iduka. Fi man naba. Cuba kita tengok fi sini. Ihraq dia macam mana? Fi ma kan? Fi roja ma isim mausul mabni fi mahali jarrin bi fi. Okey. Jar majrur muta'alliq dengan fi'il qablahuma. So maknanya muta'alliq dengan yuwati lah. So makna la yuwatika fi sini kan. So fi kepunyaan yuwati. Sebab muta'alliq dengan yuwati. Tidak
menolong kamu berhubung dengan apa yang menimpa. Apa yang menimpa. Maksudnya berhubung dengan peristiwa apa tadi? Bencana yang menimpa. Melainkan saudara kamu yang dipercayai. Maka dengan sebab itu, hendaklah kamu lihat orang yang kamu percaya tu. Man tasiku bihi. Naba makna asaba, ditimpa. Menimpa. Asaba. Min tu tafsir kepada ma. So, la yuatika, mana fa'il yuatika yang ni? Aku kan. Ini fa'il. Tidak dapat menolong kamu melainkan saudara kamu. Illa ni untuk hasar dia. So hasar maknanya kerja dia nak kata ya, hanya yang ni aja. Bukan pengecualian ni. Dia hasar saja. Hasar maknanya dia limit. Bermakna hanya. So, wala yuatika illa akhuka. Fima naba, pada apa yang dia ditimpa. Apa yang menimpa dia. So, apa yang menimpa dia. So, apa benda yang menimpa dia iaitu bencana. Min hadasin. Bencana alam, panggil. Bencana kejadian kehidupan lah. Hadasin. Jadi kalau tidak ada yang boleh menolong kamu tentang bencana yang menimpa kamu itu melainkan saudara kamu yang dipercayai, aku sekating, maka hendaklah kamu lihat. Fanzur. Nak berkawan tu kena tengok. Fanzur. Melihat orang yang kamu sikah lah kan? Orang yang kamu sikah. Sepatutnya, fanzur man tasiqu bihi. Fanzur, hendaklah kamu lihat kepada siapa yang kamu percayai. So, bihi tu kan? So, azah sini, azah bawah sini, ganti tak sini. Tak depan. Ganti sini. Bi. Ala amlihi ala zahir. So, kita apply dia ni ala zahir. Zahir lah kan? Maknanya wasaka wasiku guna bi kan? So, zahirnya gitulah. Sini. Tapi, wafihi nazaru, kata Ibn Hisham. So, ada, kena fikir balik dia kata. Apa nazarun dia tengok. Wafihi nazaru maknanya kita kena fikir balik. Maknanya, adakah itu semata-mata i'rab je? Idh la yusallamu lahu ma zakarahu. Tidak diterima apa yang disebut dia itu sebagai kias. Sebab dia kias yang alai. Kias maknanya kias yang kita kata yang atas tadi. Boleh kias seperti biasa. Sebab boleh pun guna, kita pakai makna asal dia, tapi dia tu untuk istiqnaf. Li jawazil istiqnaf fil bait. So kalau makna istiqnaf, sini. So kita titik sini. Fanzur titik. Fanzur titik. Kemudian sini mula. Mula ayat baru. So macam mana kalau istiqnaf? Ini soalan je lah. So man tasiku. Biman tasiku. Kan? Biman tasiku. Ini soalan. Lepas tu, mu nak percaya siapa? Tengok. Habis itu sebenarnya. Illa akuka siqatin, fanzur. Maka lihatlah. Kamu kena berhati-hati. Kemudian ini soalan. Biman tasiku. Dengan siapa yang kamu nak percaya? So, B kekal dengan keadaan dia yang asal lah. Maknanya B itu bukan hazaf, bukan ta'wid tadi. Kita belajar tentang fi kan? Tapi dia buat mari misal sini. B pun berlaku macam ni juga. Tapi kita boleh kata, mu tak boleh buat contoh sini. Sebab kita masih lagi boleh pakai ini, B ni kekal dalam keadaan asal dia. Maknanya dia bukan dihazafkan. Sebab man ni kan
Man ni, man tu kan istifham. So kita kena letak di depan. Sepatutnya sini tasiku biman. Kamu nak percaya dengan siapa? So ni ayat biasalah kan. Wasaka pakai bi. Cuma kita tak depan ni untuk kerana soalan istifham dia kena sadar kan. Kena tak depan kan. So tak ada depan. Biman tasiku. Yang ke 10. Al-Ashir. Fi yang ke 10. Zaidah juga tapi untuk menguatkan. Tauqidu. Fi dimasukkan untuk menguatkan. Dan dia adalah tambahan. Dari segi i'rab, dia tambahan. Az-zaidah tu. Dan dia bukan untuk ganti kepada kalimah yang hilang. Li ghairi bukan ta'wid. Penggantian. Nah, ini dibenarkan oleh Abu Ali Farsi. Ajazahu al-Farisiyu fi darurati syair. Kalau diperlukan dalam syair. Contoh. Ana Abu Sa'din. Siapa kata ni? Suwaid. Suwaid bin Abi Kahil. Ni dia nak bangga dengan diri dia lah. Diri dia ni hebat, kuat. Aku ni kata orang gelar dia Abu Sa'id. Abu Sa'id. Abu Sa'id ni siang hari pun kuat, malam pun kuat. Malam gelap gelita pun kuat juga. Nak berlawan tengah malam pun boleh, gelap gelita. So izal lailu, bila malam dajar, jadi gelap, azlama. Yukhalu, akan disangka. Yukhalu mana yuzannu, kehitaman dia. Mana dia, body dia tu tengah malam jadi hitam lah kan. Sawaduhu. Kan sepatutnya sawaduhu kan. Fi ni, fi zaidah kan. Tapi oleh kerana kita layan dari segi lafaz, sawadihi lah. Kalau tidak sawa ni jadi naik fa'il kepada yuqalu. Jadi masa kita i'rab, kita kena i'rab naik fa'il. Kita i'rab naik fa'il. Apa hukum naik fa'il? Marfu' kan? So marfu'un. Marfu' dengan bagi dhammah lah sepatutnya kat sini kan? Tulislah marfu'un bil dhammah. Tapi sebab ada fi ni tak boleh lah. Zahirah kan? Kena muqaddarah. Bil dhammah muqaddar. Reason dia listighalihi. Mana'a kan biasa kita dengar mana'a min zuhur kan? Mana'a min zuhurihi atau min zuhuriha. Dhammah tu tertegah daripada dizahirkan istighalu, busy-nya harakat majrur harakat al-majrur bifi dengan sebab fi. Jadi ini zaidah lah i'rab macam ni. Zaidah. So yuqalu fi sawadihi, disangka kehitaman dia tu seperti dia salah dah tu sebetulnya. Yarandaja. Yaran sinilah bagi matinya. Yarandaja. Yarandaja ni kulit hitam lah, kulit hitam. So orang tengok dia tu, orang ingat tu dia tu orang kulit hitam. Padahal dia bukan kulit hitam, kegelapan tu. Dia berani keluar tengah malam tu. Dan dia berani buat melawan orang. Jadi mana fi kita sini ialah fi yang digunakan untuk mentakkidkan kehitaman. Wa ajazu ba'duhum fi qawlihi ta'ala. Sehingga kan setengah ulama mengizinkan yang ni pun fi ni pun fi untuk takkid. So waqala rkabu fiha.
Patutnya irkabuha kan? Menunggangnya kan? Menaikinya. Kan kata rakiba as-sayyarah kan kita panggil. Menaiki kereta. Mana ada fi lagi kan? Jadi fi ni boleh juga maksud sini takkid, zaidah. Mana tak ada ni lah. Mana masuk malam tu je. Tak ada lain. Tak ada kenderaan lain dah. Kenderaan tu semua masuk. Kalau biasa mana zaraf lah maksudnya. Mereka menaiki di dalamnya. Habis dah? Habis dah kan? Wallahu a'lam bissawab.